Assalamualaikum dan selamat pagi kepada guru-guru sekalian. Hari ini kita akan mengadakan bengkel strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kesusastraan Melayu. Baiklah, seterusnya. Topik utama ataupun kandungan bengkel pada hari ini iaitu berfokus kepada pendekatan didik hibur, kelebihan pendekatan didik hibur dan cara mengaplikasikan pendekatan didik hibur ini dalam pengajaran kesusastraan Melayu. Seterusnya, konsep pendekatan didik hibur. Didik hibur ini bermaksud mendidik sambil menghibur. Menurut Kamus Dewan 2000 mentakrifkan didik ini sebagai peliharaan, jaga dengan hati-hati dan ajar. Manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Jadi, satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur seperti permainan, nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi secara sistematik dan terancam. Seterusnya, ciri-ciri pendekatan didik hibur ni, terdapat beberapa ciri-ciri pendekatan didik hibur. Antaranya ialah bersifat menyeronokkan yang mengandungi unsur kelakar, kecindan, unsur estetik, permainan muzik, lakonan dan sebagainya. Pendekatan didik hibur ini menggunakan banyak komunikasi melalui bahasa badan. Pendekatan didik hibur ini juga menyerapkan pelbagai disiplin ilmu, nilai murni dan kemahiran. Seterusnya, baiklah, antara kelebihan pendekatan didik hibur ini, yang pertama, murid dapat bertutur dengan gaya, intonasi, suara dan nada dan sebutan yang betul. Yang kedua, murid bebas bersuara, mengeluarkan pendapat serta idea yang bernas dan logik. Selain itu juga, pendekatan didik hibur ini dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang santai dan menarik. Dan akhir sekali, aktiviti yang dibuat secara berkumpulan atau berpasangan dapat mewujudkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan toleransi. Seterusnya, baiklah, terdapat 4 aktiviti utama ataupun teknik utama dalam pendekatan didik hibur. Yang pertama, nyanyian, bercerita, lakonan dan juga puisi. Pada hari ini, saya akan fokus cara mengaplikasikan aktiviti didik hibur yang berfokus kepada puisi. Contohnya melalui di SKP Kesusastraan Melayu Komunikatif Tingkatan 4 dan 5, iaitu standard kandungan 1.2 mengenali dan memahami elemen sastra, manakala standard pembelajaran 1.2.2 iaitu mengenali dan memahami puisi moden sajak yang tertumpu kepada menganalisis nada, membincangkan nilai dan menghuraikan pengajaran. Seterusnya, ini adalah contoh langkah pengajaran bagi pendekatan didik hibur melalui aktiviti puisi, di mana guru boleh meminta murid sendiri untuk membaca terlebih dahulu secara mentalis, di mana secara senyap. Seterusnya, setelah selesai, guru akan bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan maksud sajak tersebut dan menganalisis nada yang sesuai. Nada yang dimaksudkan ini dari segi melankolik, protes, romantis, sinis ataupun patriotik. Seterusnya, guru akan membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan ini dia perlu mendeklarasikan sajak tersebut mengikut nada yang sesuai dan melabuhkan teks sajak tersebut dengan mengikut kreativiti masing-masing. Jadi, kemudian setiap kumpulan perlu membincangkan nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada sajak tersebut. Wakil bagi setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. Pada akhir sekali, guru boleh meminta beberapa orang murid untuk membuat rumusan tentang apa yang mereka faham tentang sajak tersebut. Jadi, sebagai kesimpulan, pendekatan didik hibur ini sangat menarik minat murid untuk belajar kerana suasana PDP yang lebih santai dan yang paling penting, standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.